Antara tumpuan dari Sabah petang ini, usahawan mikro perlu terapkan penggunaan teknologi. Perincian lanjut bersama Suaran Shah. Silakan Suaran. Baik Sahih, usahawan mikro di negeri ini perlu menerapkan penggunaan teknologi dalam perniagaan masing-masing. Ia bagi memudahkan pengurusan harian termasuk proses merekod dan memantau keadaan kewangan semasa dengan lebih tepat dan pantas. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penggunaan teknologi juga membuka peluang usahawan meneroka pasaran baharu, memperluas jaringan pelanggan dan meningkatkan daya saing perniagaan. Saya yakin program ini dapat membantu mereka menyelaras, memperhalusi dan mengemaskini akaun mereka. Semakin kita dapat menyempurnakan akaun, semakin kita akan mudah untuk mendapat kejayaan dalam perniagaan. Datuk Arifin ditemui media selepas merasmikan program Klik-Klik Senang Akaun dan program Tembus Pasaran Digital anjuran SME Corp di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengerusi SME Corp Tan Sri Bernard Giluk Dompok berkata, pihaknya akan sentiasa bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam memajukan sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS di Sabah. Jadi pada hari ini ada satu bolehlah dikatakan ada sesi untuk mereka ini diberi maklumat tentang bagaimana dapat memberikan akaun mereka lebih cemaslah supaya nanti mereka itu semua yang mungkin pendapatan tidak tercicir dan semuanya diadakan dengan keadaan yang baik sekali. Orang ramai diingatkan tidak membina rumah di kawasan Tanah Rizab milik kerajaan. Tindakan mendirikan rumah di tanah milik kerajaan merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 17 Ordinan Tanah Negeri Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintenden Yampil Anagarai mahu pemimpin setempat bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk membentras penempatan di Tanah Rizab Kerajaan. Selaras dengan arahan yang dihormati Pesuruhjaya Polis Sabah bagi menghapuskan koloni-koloni penatang tambah izin iaitu PTI di Tanah Rizab Kerajaan sekitar daerah Keningau. Pengoperasian sebegini akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memastikan daerah Keningau bebas dari koloni-koloni setinggan yang menjeroboh di tanah-tanah milik Rizab Kerajaan. Beliau menyatakan demikian semasa op bersepadu perobohan koloni si setinggan pendatang asing tanpa izin parti di Keningau. Operasi disertai 100 orang melibatkan pelbagai agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Sementara itu, 80 struktur setinggan diroboh dalam op PTI bersepadu mega di sebuah penempatan sekitar Kota Kinabalu semalam turut ditahan 3 wanita warga Filipina. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Kasim Muda menyatakan semua tahanan akan disiasat mengikut Seksyen 6-1-C dan Seksyen 51-C Akta Imigresen 1956-63. Operasi selama 5 jam bermula 10 pagi hingga 3 petang itu turut melibatkan beberapa agensi dan jabatan kerajaan, antaranya Jabatan Pendaftaran Negara, Angkatan Pertahanan Awam, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah Electricity Sdn Bhd SESB dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. ACP Kasim menegaskan operasi seumpama akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi membantras jenayah, pendatang asing tanpa izin, dadah dan gejala sosial di sekitar Kota Kinabalu. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Negeri Sabah meramalkan hujan ribut yang melanda Sabah dijangka berakhir hari ini. Timbalan pengarah satunya Dr. Chai Muifat bagaimanapun berkata pembentukan awan hujan aktif di Laut Cina Selatan masih berpotensi menyebabkan hujan berterusan di pantai timur. Ya, biasanya dalam monsun sekarang ni kita lebih terpengaruh dengan aktiviti taifun yang berlaku di Laut Cina Selatan. So bila berlakunya taifun di Laut Cina Selatan ataupun di Lautan Pasifik yang menyebabkan keadaan lebih lembap di kawasan barat Sabah lah.
Beliau berkata demikian kepada RTM di Pejabat Operasi Met Malaysia Negeri Sabah. Bagi mendapatkan maklumat cuaca terkini, beliau menasihatkan orang ramai merujuk laman web rasmi Met Malaysia, aplikasi My Cuaca dan laman media sosial rasmi jabatan. Penjara bukan hanya tempat prospek menerima hukuman semata-mata, sebaliknya berperanan sebagai pusat pemulihan jiwa dan kerohanian. Melalui program keagamaan, pihak penjara akan membantu prospek mencapai kesedaran untuk kembali ke pangkal jalan. Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Bungsu Aziz Jaafar menyarankan lebih banyak program seumpama diadakan agar prospek lebih menjiwai dan menghayati ajaran Islam. Ada lagi mungkin penambahbaikan macam pewujudan kelas-kelas tahfiz Al-Quran di kalangan para prospek. Ini pun satu usaha yang bagus kerana mereka ini pasti dapat dipulihkan dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah syifa wa rahmah. Beliau ditemui pemberita dalam program Bicara Mufti Negeri Sabah bersama prospek institusi penjara di Sandakan. Mengulas program ini katanya, pelaksanaannya perlu diteruskan pada masa akan datang selain diperluas ke penjara lain. St. John Ambulance Malaysia SJAM Negeri Sabah akan mengumpul dana bagi menyediakan defibrilator luaran automatik AED di seluruh negeri. AED merupakan peranti perubatan mudah alih yang direka untuk membantu individu yang mengalami serangan jantung secara tiba-tiba. Menurut Pemerintah Negeri SJAM Negeri Sabah, Eng Min Siong, dengan adanya alat berkenaan, lebih banyak nyawa dapat diselamatkan. AED ini selamatkan orang dengan cara yang lebih berkualiti tinggi. Contohnya mungkin kita hanya tahu buat CPR dengan secara manual, peluang untuk hidupkan mangsa tersebut lebih kurang 30%. So tambahan dengan AED ini kan, dia akan tambah lagi persentase kepada 70%. So kita tengah planning dan cuba dapatkan secukup fund yang boleh ni untuk menambahkan AED dipasangkan di seluruh Sabah supaya menolong kepada publik. Beliau menyatakan demikian selepas menerima sumbangan AED daripada CIMB Bank menerusi program tanggungjawab sosial korporatnya CSR di Keningau. AED bernilai RM5,000 ini akan dipasang di Kompleks Sukan Keningau yang menjadi tumpuan orang ramai melakukan aktiviti riadah. Semua kaki tangan di kompleks berkenaan akan menerima latihan CPR dan AED oleh SJAM agar mereka mempunyai kemahiran untuk menggunakan alat tersebut. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Sahih dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Silakan Sahih. Baik Suaran, terima kasih.